Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Terima pada pimpinan majlis yang dihormati, seluruh saf kepimpinan Darul Hadis, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, dan anak-anak pelajar, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk sama-sama kita daurahkan kitab memperhalusi hukum hakam dalam pelaksanaan solat berjamaah, yang merupakan salah satu daripada amalan harian kita. Maka patut dan wajar kitab ini kita pelajari dan juga kita ambil intisari dan intipati ilmunya, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita semua dalam kita melaksanakan solat berjamaah. Baik, kita langsung pada halaman yang pertama. Pengertian solat berjamaah iaitu solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam, iaitu mengikat solat makmum dengan solat imam. Ya, solat berjamaah ni solat secara beramai-ramai dalam hal keadaan ada imam dan juga ada makmum. Kalau solat ramai-ramai tapi secara sendirian, maka itu bukan berjamaah walaupun dah ramai. Ya. Maka solat berjamaah ni solat yang mengikat para makmum dengan peraturan solat seorang imam. Maka bila kita takbiratul ihram sebagai seorang makmum, kita sudah terikat dengan peraturan-peraturan dalam melaksanakan solat berjamaah, sehingga tak boleh kita mendahului imam, tak boleh juga ketika kita ketinggalan jauh daripada imam. Tak boleh juga kita melakukan perbuatan-perbuatan tambahan yang tak dilakukan oleh imam. Imam tak buat sujud sejadah, maka kita pun tak boleh buat sujud sejadah. Kalau kita buat sujud sejadah dalam hal keadaan imam tak buat, maka solat kita batal. Maka semua tu merupakan peraturan-peraturan di dalam pelaksanaan solat berjamaah yang terikatnya seorang makmum dengan imam disebabkan niat berjamaah. Baik, berikutnya halaman yang kedua ialah perbahasan berkenaan dengan hukum dalam melaksanakan solat berjamaah. Hukum solat berjamaah selain daripada fardu Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat fardu ain, kalau sembahyang Jumaat hukum dia fardu ain. Maka sembahyang berjamaah ni fardu kifayah ke atas lelaki yang merdeka bermukim dan menutup aurat. Orang yang merdeka, orang yang bermukim dan orang yang mampu menutup aurat, maka pada ketika itu dia dituntut dengan tuntutan fardu kifayah dalam melaksanakan solat berjamaah. Dan solat berjamaah yang dikatakan fardu kifayah ini tidak terangkat kecuali dengan zahirnya syiar berjamaah itu. Maka dengan sebab itulah kalau waktu PKP dulu, kalau kita semua pakat sembahyang jemaah di rumah masing-masing, itu belum mengangkat tuntutan fardu kifayah. Sebab tuntutan fardu kifayah ni disyaratkan dia ada tempat yang dikhususkan untuk mengumpulkan orang ramai solat berjamaah, sehingga zahirnya syiar di tempat tersebut bahawa adanya umat Islam. Maka kalau masing-masing buat keputusan sembahyang berjamaah di rumah masing-masing, itu belum mengangkat tuntutan fardu kifayah. Maka dengan sebab itulah pihak berkuasa kita tetapkan Imam Bilal dan beberapa orang AJK tetap juga hadir
melaksanakan solat berjamaah di masjid, sebagai kita katakan nak mengangkat tuntutan fardu kifayah tadi. Kalau masing-masing semua buat keputusan sembahyang di rumah aja, itu belum mengangkat fardu kifayah. Itu sebagaimana disebut dalam kitab Bughyatut Tullab. Kalau tengok kitab Bughyatut Tullab, bab berkenaan dengan fardu kifayah berjamaah ni disebut situ. Mestilah di tempat yang khusus yang terzahir syiar berjamaah. Kadang-kadang ada di taman-taman perumahan yang ada surau, tapi waktu zuhur asar tak ada orang. Maka yang ada pun tak nak pergi, sebab kalau pergi nanti nak kena azan, nak kena apa. Orang kita kadang-kadang dia duk tunggu dengan azan nak kopi, kalau tak ada azan tak pergi. Dia bukan tak boleh pergi, dia boleh pergi, tapi dia tunggu dulu. Kalau ada azan baru dia pergi. Kalau tak ada azan takut nak kena azan, maka dia tak pergi. Jadi tak zahir syiar kalau buat keputusan sembahyang di rumah masing-masing, maka itu belum mengangkat tuntutan fardu kifayah. Baik, berikutnya pensyariatan solat berjamaah boleh dilihat melalui beberapa dalil daripada Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Dalil daripada Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi kita dalam suasana berperang. Diperintahkan juga dengan Nabi kita mengimamkan solat, menjadi imam kepada para sahabat dalam situasi perang. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat, yakni dengan menjadi imam mereka, ulama mengatakan bahawa kalau dalam hal keadaan perang pun masih lagi dituntut berjamaah, maka dalam hal keadaan aman lebih-lebih lagi, maka digunakan di situ qiyas aulawi. Qiyas yang lebih utama. Kalau dalam keadaan perang pun dah dituntut sembahyang berjamaah, maka dalam keadaan aman lebih-lebih lagi, maka itu namanya qiyas aulawi. Banyak dalam kita katakan dalam fiqh kita mengambil hujah dalam bentuk qiyas aulawi. Kalaulah meninggalkan sembahyang dalam hal keadaan terlupa ataupun terlena pun dituntut untuk melakukan qada, maka meninggalkan dengan sengaja lebih-lebih lagi dituntut. Itu juga dia panggil qiyas aulawi. Baik, daripada hadis Nabi SAW pula Nabi kita katakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dalam riwayat yang lain, afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'a. Solat secara berjamaah lebih baik daripada solat bersendirian, dengan 27 darajat. Dalam riwayat yang lain, solat berjamaah lebih baik daripada solat kalian yang secara bersendirian sebanyak 25 bahagian. Ulama mengatakan 27 dan 25 ni bukanlah menunjukkan perbezaan pada hitungan, tetapi menunjukkan perbezaan pada banyak. Nak maklumkan bahawa 27 dan 25 itu lebih banyak daripada ganjaran pahala dan fadilat orang yang solat sendirian. Kadang-kadang ada yang dapat pahala yang sempurna dalam solat berjamaah kerana khusyuknya, kerana kita katakan awalnya, kerana dapat takbiratul ihram bersama imam. Orang yang dapat takbiratul ihram bersama imam, pahalanya lebih banyak daripada mereka yang tak dapat takbiratul ihram dengan imam. Orang yang sembahyangnya daripada awal ikut dengan imam lebih banyak pahala nak dibandingkan dengan mereka yang datang saat imam sudah pun berlalu 2 rakaat. Maka pada ketika itu dia tak dapat ganjaran pahala
Mutaba'ah pada rakaat yang dah luput. Ya, imam takbir, kita langsung takbir, maka langsung takbir tu namanya mutaba'ah. Ya, ikutan, kita mengikut. Imam rokok, kita ikut rokok. Imam sujud, kita ikut sujud. Maka kalau 4 rakaat kita ikut, 4 rakaat kita dapat pahala. Kalau dengan 2 rakaat saja kita sempat ikut, lagi 2 rakaat kita buat sendirian, yang 2 rakaat kita ikut tu kita dapat pahala mutaba'ah, lagi 2 rakaat sebab kita buat sendirian, kita dah tak dapat ganjaran pahala mutaba'ah. Maka itu maksudnya ada yang dapat 27, ada yang dapat 25, bahkan ada yang dapat lebih kurang daripada 25. Ya, mengikut kepada keadaan-keadaan orang yang solat tersebut. Maka dengan sebab itulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, sama ada 25 atau 27 bahagian adalah berdasarkan keadaan solat dan orang yang menunaikannya. Ada yang dapat 25 darajat, ada yang dapat 27 berdasarkan kesempurnaan solatnya. Ada yang daripada awal sampai akhir kekal dalam keadaan khusyuk, ada pada awalnya khusyuk, pertengahannya tidak, hujung khusyuk balik. Ada yang Masya Allah khusyuk hanya pada takbiratul ihram saja. Maka semua itu mendapat ganjaran pahala dan nilai yang berbeza. Baik, yang berikutnya ialah dalil daripada ijma'. Telah berlaku ijma' para sahabat bahawa solat secara berjamaah adalah sangat dituntut, khususnya setelah Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Ya, bila Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah, sampai dalam bentuk Nabi kita mengatakan, aku berharap kalaulah ada seseorang yang menggantikan aku memimpin sembahyang, memimpin solat berjamaah, maka aku akan pergi ke rumah-rumah orang yang tak hadir dan akan dibakar rumah mereka. Maka di situ menunjukkan betapa Nabi kita SAW sangat berharap seluruh umatnya hadir berjamaah. Begitulah juga dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi mereka yang berhampiran dengan masjid kecuali di dalam masjid. Itu menunjukkan kepada kita tuntutan yang sangat-sangat berat dalam melaksanakan solat berjamaah. Maka ijma' para sahabat bahawa solat jamaah ni merupakan suatu yang sangat dituntut. Perhatian, solat Jumaat adalah fardu ain ke atas orang mukallaf, lelaki, merdeka, sihat tubuh badan dan bukan dalam keadaan musafir. Bagi orang, bagi hukum sembahyang Jumaat pula fardu ain. Fardu ain ke atas semua orang mukallaf, lelaki, merdeka, sihat tubuh badan. Jadi gugur kewajipan Jumaat apabila sakit. Gugur kewajipan Jumaat juga bagi orang yang hamba sahaya, dan gugur kewajipan Jumaat juga bagi mereka yang musafir. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada syarat, musafir itu mestilah dia bermusafir sebelum masuk waktu subuh. Kalau bermusafir selepas solat subuh, maka Jumaat itu tetap wajib ke atas dirinya di mana-mana tempat persinggahannya. Kalau dia bermusafir sebelum solat subuh, maka pada ketika itu kewajipan Jumaat gugur bagi dirinya, tak wajib sembahyang Jumaat. Walaupun orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat, hamba sahaya tak wajib sembahyang Jumaat, orang musafir juga tak wajib solat Jumaat. Namun kalau mereka ini melakukannya, hukum melakukannya sah. Orang perempuan tak wajib Jumaat, tapi kalau dia buat Jumaat, solat Jumaatnya sah dan tak perlu dia ulang sembahyang zuhur, kerana solat Jumaatnya dah sah.
Kadang-kadang ada di madrasah dan sebagainya, ya, apabila Jumaat dibuat di madrasah, maka ada pelajar-pelajar perempuan, ya, mereka ikut serta sembahyang Jumaat. Pada ketika itu solat Jumaatnya sah dan tak perlu lagi diulang melakukan zuhur. Baik, berikutnya tu didatangkannya dalil daripada Quran dan juga daripada hadis berkenaan dengan kewajipan sembahyang Jumaat. Kemudian, ya, daripada kitab Takrirat As-Sadidah, ya, saya mengambil, ya, poin-poin penting daripada kitab Takrirat As-Sadidah berkenaan dengan, ya, 7 keadaan, ya, hukum bagi solat berjamaah, ya, pada halaman kelima. Yang pertama, solat berjamaah yang hukumnya fardu ain, iaitu solat Jumaat ke atas mereka yang memenuhi syarat-syarat wajib Jumaat. Itu fardu ain. Yang kedua ialah fardu kifayah, iaitu solat fardu. Solat fardu bagi seorang lelaki, ya, bermukim, ya, lelaki merdeka bermukim, mengikut pandangan muktamad Imam Nawawi, maka melakukan solat, ya, fardu berjamaah itu, ya, fardu kifayah. Yang berikutnya sunat, iaitu solat-solat sunat yang dituntut berjamaah, seperti solat sunat hari raya, ya, sembahyang sunat hari raya adalah solat yang dituntut berjamaah. Dan solat, ya, sunat hari raya ni kalau kita buat seorang-seorang pun sah. Cuma sunat, ya, dituntut sunat muakkad, dilakukan secara berjamaah. Kalau sembahyang seorang-seorang pun sah. Ya, muslimat kadang-kadang sebab nak siapkan rumah dan sebagainya pada pagi raya, maka tak ikut pergi solat di masjid, tak ikut pergi solat di surau, maka boleh saja sembahyang hari raya tu dilakukan di rumah. Dari segi hukum boleh, tapi itu bukan yang afdal. Yang afdalnya hadir berjamaah. Seseorang yang tertidur dan jaganya, Masya Allah, pada pukul 11 pagi, orang dah sembahyang raya habis dah, dia baru jaga, ya, disebabkan sibuk bakar lemang sampai ke pagi, ya, selepas subuh ingat nak tidur kejap aja, tiba-tiba terlajak, ya, sampai pukul 11 pagi, maka masih boleh melakukan sembahyang hari raya. Sebab waktu solat hari raya itu berakhir dengan masuknya waktu zuhur. Selama mana belum masuk waktu zuhur, maka masih lagi boleh sembahyang hari raya, ya. Selama mana belum masuk waktu zuhur, maka boleh aja dia buat sembahyang seorang-seorang dia. Tapi kalau sembahyang secara sendirian, tak adalah tuntutan khutbah. Tak payah duk sibuk cari sodek ke apa ke, naik tangga duk ittaqullah seorang-seorang pula, tak payah. Ya, sembahyangnya sah dan tak perlu dilakukan khutbah sebab dia buat sendirian. Dan sembahyang hari raya ni juga kalaulah luput waktu, contohnya kawan tadi dia tidur bukan takat sampai pukul 11 aja, jaga-jaga dah zuhur dah, ya, jaga-jaga dah zuhur dah, waktu solat hari raya dah pun tamat, tetapi solat hari raya itu merupakan solat yang boleh diqada, maka boleh dia lakukan dengan niat qada, ya, boleh dia lakukan dengan niat qada. Sembahyang sunat boleh diqada hatta dengan solat tarawih pun. Kita duk cadang nak buat 20, buat 8 dulu dengan tuan imam, nanti sambung pula di rumah, ya. Balik rumah kena pula kuih, Masya Allah, ya. Lopih hijau punyalah sedap, ya. Kena lopih dia punya mengantuk, Masya Allah, ya. Maka dah jadi berat nak melakukan tarawih. Tak apa, tidurlah dulu, nanti bangun sambung waktu tahajud, ya. Nak tahajud pun tak terkejut, ya, jaga-jaga dah subuh, ya. Maka solat tarawih tu boleh diqada, ya, solat tarawih juga boleh diqada. Sembahyang yang tak boleh diqada ada, sembahyang yang tak boleh diqada ialah dua saja, ya, dua solat saja tak boleh diqada. Yang pertama ialah solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana. Maka solat sunat gerhana ni hanyalah solat yang dilakukan seiring dengan, ya, berlakunya gerhana. Maka solat sunat gerhana bukanlah solat yang didahului oleh sebab.
Kalau tahiyatul masjid, kita masuk masjid maka sunat melakukan tahiyatul masjid. Sebabnya ialah masuk masjid, maka sebab dulu baru datang solat. Ya. Kalau solat sunat musafir, kita nak musafir baru maka disunatkan melakukan sembahyang sunat musafir. Maka kita musafir dulu kah? Ya, solat dulu. Kita solat dulu. Maka solat sunat musafir ialah solat yang mendahului sebabnya. Sembahyang dulu baru datang sebab kemudian, iaitu musafir. Jadi ada solat yang sebab dulu baru solat, ada yang solat dulu baru sebab. Tetapi untuk solat sunat gerhana ialah solat yang berjalan serentak dengan sebab. Solat yang beriringan dengan sebabnya. Maka dengan sebab itu solat sunat gerhana tidak ada qada. Tak ada qada. Yang kedua, kata para ulama, solat sunat istisqa juga tidak ada qada. Solat sunat istisqa juga tidak ada qada. Itu dua solat yang tak ada qada. Adapun untuk solat-solat yang lain, hatta dengan solat witir, hatta dengan kita katakan solat sunat qabliyah dan ba'diyah, maka solat-solat tersebut boleh diqadhakan. Baik, yang keempat, hukum melaksanakan solat berjamaah harus, iaitu pada solat-solat sunat yang tidak dituntut berjamaah seperti solat sunat duha. Sembahyang sunat yang tak dituntut berjamaah, yang pertama solat sunat duha, ia merupakan solat sendirian, tak dituntut berjamaah. Tapi kalau kita buat berjamaah hukumnya sah. Kalau kita buat berjamaah hukumnya sah. Begitulah juga dengan sembahyang qabliyah dan ba'diyah, tak dituntut berjamaah. Tetapi kalau kita niat berjamaah hukumnya sah. Kalau kita buat berjamaah. Solat sunat hajat, solat sunat hajat kita selalu buat ramai-ramai. Tetapi sebenarnya solat sunat hajat adalah solat yang dilakukan secara sendirian. Solat yang dilakukan secara sendirian. Ia bukanlah solat yang dituntut berjamaah. Namun kalau kita buat berjamaah hukumnya sah. Catatan tambahan yang tak ada dalam kitab, khilaf dalam kalangan ulama bagi solat yang tak dituntut berjamaah, apakah bila kita buat berjamaah dapat pahala? Dari segi hukum harus boleh. Solat yang tak dituntut berjamaah kita buat berjamaah. Tetapi apakah dapat pahala berjamaah atau tak dapat pahala? Pandangan muktamad mazhab kita sebagaimana disebut dalam Bujairimi, bahawa sah berjamaah tetapi tidak dapat pahala berjamaah. Itu pandangan yang muktamad. Lawan kepada pandangan muktamad, qaul muqabil dia mengatakan sah dan dapat pahala berjamaah. Sah dan dapat pahala berjamaah. Jadi itu masalah khilaf dalam mazhab kita pada masalah orang yang melakukan solat berjamaah bagi solat-solat yang tak dituntut berjamaah. Apakah dapat pahala berjamaah atau tidak dapat? Qaul muktamad mazhab kata tak dapat. Qaul yang lain mengatakan masih dapat ganjaran pahala berjamaah. Baik, yang kelima, khilafu aula. Khilafu aula. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita ni, khilafu aula boleh kita katakan menyalahi yang lebih utama. Menyalahi yang lebih utama. Apabila imam solat tunai sedangkan makmum solat qada atau sebaliknya, maka itu khilafu aula. Kita nak sembahyang qada ikut kepada orang tunai. Dari segi hukum boleh, tetapi perbuatan tu khilafu aula.
Yang aulanya berjamaah ni qada dengan qada, tunai dengan tunai. Ya, maka apabila berlaku orang yang melakukan qada ikut kepada orang yang solat tunai, maka perbuatannya tu dikatakan khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Tapi dalam kitab Durratul Yatimah, syarah kepada Sabhatus Saminah, yang membicarakan tajuk khilafu aula ni, maka dikatakan bahawa khilafu aula itu tidaklah sampai ke peringkat makruh. Ya, khilafu aula ni bukanlah sampai kepada hukum makruh. Ya, hanya perbuatan itu menyalahi dengan yang lebih utama. Kita nak melaungkan azan, azan itu syariat memulakan dengan Allahu Akbar. Maka tidak ada muqaddam bagi dia, tidak ada lafaz-lafaz yang mendahului ya Allahu Akbar. Tiba-tiba bila kita nak azan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka membaca bismillah dan a'udzubillah sebelum azan hukumnya khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama langsung azan saja. Ya, langsung azan saja. Boleh tengok dalam kitab Durratul Yatimah. Ya, dia ada sebut ya contoh-contoh khilafu aula. Kita nak qamat sama juga. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka baca bismillah sebelum qamat khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Sebab syarak tak mula dengan dia. Azan qamat langsung dengan azan dan qamat aja, tak dimulakan dengan bismillah. Maka memulakan dengan bismillah tu namanya khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Kerana pada perbuatan sunnahnya yang ditunjukkan tidak ada baca bismillah dan juga a'udzubillah. Semalam saya baca teks khutbah ya negeri Pulau Pinang. Ya, alhamdulillah, antara teks khutbah yang kita rasa ya hebat, panel khutbah Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab dalam teks khutbah Pulau Pinang tak ada a'udzubillah. Negeri-negeri lain bila dia nak petik ayat Quran, dia akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca ayat Quran. Namun sebenar pada hukum ni, sebenar pada hukum membaca a'udzubillah sebelum ya baca ayat Quran dalam khutbah, hukumnya khilafu aula. Ya, menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama dalam khutbah tidak baca a'udzubillah. Sebab direkodkan dalam khutbah Nabi kita, waktu baginda berkhutbah, bila Nabi kita nak petik ayat-ayat Quran sebagai dalil ataupun hujjah ataupun penjelasan, maka baginda tak baca a'udzubillah. Nabi kita hanya baca a'udzubillah pada ayat Quran bila dibaca dengan tujuan ya qasdul qiraah, tujuan membaca untuk dapat ganjaran pahala membaca Quran, maka baru ada a'udzubillah. Adapun membaca ayat Quran sebagai hujjah ataupun dalil, maka tidak sunat baca a'udzubillah. Ya, tak sunat baca a'udzubillah. Jadi ya tahniahlah pada panel khutbah ya di Pulau Pinang ni. Kita tengok teks malam lega, tak ada a'udzubillah. Kalau negeri lain masya-Allah a'udzubillah sebesar-besarnya. Ya, bahkan dalam pertandingan pun ya, pertandingan khutbah peringkat negeri ke peringkat kebangsaan ke apa ke, salah satu merit markah bagi ya bagi kita katakan penghakiman ya membaca a'udzubillah, ada markah. Ya, kalau tak baca potong markah pula, masya-Allah ya. Sedangkan baca a'udzubillah itu adalah khilafu aula. Tetapi sebab dah menjadi kita katakan ya dah jadi adat dan budaya barangkali, sehingga kalau tak baca pula rasa pelik. Ya, sedangkan ya yang sebenarnya tak baca itulah yang lebih utama. Ya, tak membaca a'udzubillah di dalam khutbah. Ya, itu contoh-contoh khilafu aula yang lain selain daripada contoh khilafu aula ya dalam masalah pelaksanaan solat berjamaah. Baik, yang keenam, makruh apabila imam seorang fasik atau ahli bid'ah. Ya, makruh kita sembahyang
berjamaah ikut di belakang seorang yang fasik. Seorang yang fasik. Fasik ni maksudnya orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan. Adapun dosa besar yang kita tak nampak, dosa batin, maka pada ketika itu tak dihukumkan fasik sebab tak diketahui. Tetapi kalau dosa yang jelas-jelas dosa, dosa besar, begitulah juga orang yang berterus-terusan melakukan dosa kecil. Dosa kecil tapi dia buat berterus-terusan, maka itu juga boleh dianggap sebagai fasik. Maka ikut orang fasik jadi imam ni makruh. Berjamaah tu hukum dia makruh. Selepas asar dia pergi main bola sepak pakai spender aja, la ilaha illallah, tiba-tiba maghrib jadi imam, la ilaha illallah. Kita pun serabut, apa hal pak imam ni? Main bola tadi pakai spender aja, tiba-tiba masya-Allah maghrib jadi imam. Itu contohlah contoh. Contoh. Maka pada ketika itu berimamkan kepada seorang fasik adalah makruh. Yang berikutnya haram. Hukum haram ni terbahagi pada dua. Haram tetapi sah, iaitu apabila berjamaah di tempat yang dirampas atau apabila ditunaikan berjamaah dibimbangi akan luput waktu. Bila buat berjamaah di tempat yang dirampas, maksudnya mengambil hak orang lain, tempat yang mengambil hak orang lain. Contohnya sekumpulan orang masuk merompak rumah orang, masuk waktu subuh, okey kita solat subuh berjamaah dulu, la ilaha illallah, subuh berjamaah pula, tuan rumah dia ikat, tuan rumah dia ikat semua, dia pula buat alim sembahyang jemaah situ, contohnya, maka hukum dia haram, hukumnya haram, kerana kita katakan dia tu dalam hal keadaan berdosa. Sama juga orang kata baca bismillah dalam keadaan melakukan perkara yang dimurkai Allah. Bismillah tu hukum dia sunat. Tapi kalaulah dalam keadaan seseorang itu minum arak, dia baca bismillah, maka hukum dia haram. Hukumnya haram. Begitulah juga haram apabila dibimbangi solat akan terkeluar daripada waktunya. Ini bagi mereka yang solat pada penghujung waktu. Kalau tunggu nak berjamaah mungkin dapat 2 rakaat aja dalam waktu, lagi 2 rakaat dah masuk maghrib. Dia nak solat asar, terlupa. Biasanya dah solat siap-siap di office baru balik ke rumah. Tapi ada hari dia keluar pergi, kita katakan ada urusan luar, keluar daripada ofisnya awal, kemudian langsung balik ke rumah, maka dah jadi adat kebiasaan bila sampai rumah kena kopi secawan dia langsung pergi jogging. Sebab asal dah buat dah di pejabat, hari itu pun dia ikut kelaziman biasa dia juga. Asal tak semayang lagi, tapi disebabkan dah biasa balik kena secawan aja terus pergi jogging. Tinggal lagi 5 minit nak masuk maghrib baru teringat tak semayang asar lagi. Maka pada ketika itu haram berjamaah kerana dibimbangi sebahagian daripada rakaat solatnya terkeluar daripada waktu asar. Kalaulah dia buat berjamaah, maka dia wajib menyegerakan solatnya. Hatta dengan perkara-perkara sunat pun dah tak dituntut buat yang wajib-wajib saja, supaya 4 rakaat asar itu dapat dilakukan dalam waktunya. Baik, yang berikutnya haram dan tidak sah, iaitu apabila peraturan zahir solat imam dan makmum tidak sama. Contohnya seperti imam sembahyang jenazah, kita pula solat asar ikut kepada dia, maka hukumnya tak sah, kerana zahir solat tak sama. Solat jenazah tak ada rokok, tak ada sujud, maka tak sama dengan solat asar. Pada ketika itu hukumnya tidak sah.
Baik, berikutnya perhatian. Makmum tidak dikira mendapat solat Jumaat melainkan dengan mendapat 1 rakaat bersama imam. Ini untuk solat Jumaat. Adapun solat fardu, kita dikira mendapat fadilat berjamaah asalkan kita dapat 1 rukun daripada solat berjamaah. Kita nak sembahyang asar, imam dah pun duduk tahiyat akhir, kita takbir aja Allahu Akbar, selesai takbir aja imam bagi salam, maka kita sudah dianggap dapat fadilat berjamaah, kerana kita dapat 1 rukun sebelum imam beri salam. Tetapi berbeza dalam hukum sembahyang Jumaat. Solat Jumaat, orang yang dapat Jumaat ni hanyalah orang yang dapat 1 rakaat bersama dengan imam dalam sembahyang Jumaat. Ya. Dalam hadis Nabi kita katakan, man adraka rak'atan minal jumu'ah faqad adrakal jumu'ah. Siapa yang dapat 1 rakaat sembahyang Jumaat bersama imam, maka dia dapat sembahyang Jumaat. Siapa yang tak dapat, maka dia tak dapat sembahyang Jumaat. Baik, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu ada memberikan 1 gambaran berkenaan dengan bagaimana orang yang lambat tetapi kerana bijak dia dapat Jumaat. Kita tuan-tuan, kalau kita datang sembahyang Jumaat, imam dah pun duduk tahiyat akhir, maka kalau kita takbir pada saat itu kita niat Jumaat, kemudian kita duduk, ya, tasyahud akhir, imam beri salam, maka kita bangun menyempurnakan solat secara zuhur, disebabkan ya sahlah bahawa kita tak dapat Jumaat kerana tidak dapat 1 rakaat dengan imam. Sebab apa tak boleh langsung niat zuhur aja? Ya, sebab apa tak boleh langsung niat zuhur aja? Kata para ulama, kerana boleh jadi juga imam ada lagi 1 rakaat, imam hanya meraihkan kedudukan jemaah aja, maka bila jemaah dah selesai, imam bangun buat lagi 1 rakaat, maka pada ketika itu kita masih ada peluang untuk dapat 1 rakaat dengan imam. Maka dengan kerana itulah tak boleh kita niat Jumaat, tetapi kita tak boleh kita niat zuhur, kita kena niat Jumaat dulu. Selama mana imam belum beri salam, kebarangkalian kita boleh dapat Jumaat tu masih ada. Ya. Bila imam beri salam, barulah pada ketika itu zahir hukum bahawa kita tak dapat Jumaat, maka bangunlah sempurnakan secara zuhur. Tapi kan ada orang bijak, ya, Imam Nawawi bagi gambaran. Seorang yang datang lewat, imam dah tahiyat akhir, maka dia tak takbir, dia tunggu sampai imam bagi salam. Bila imam bagi salam, dia perhati tengok ada tak siapa-siapa bangun. Ya. Bila ada orang tu bangun, maka dia pun datang niat sembahyang Jumaat ikut kepada makmum yang bangun tadi itu. Maka pada ketika itu dia dapat tak 1 rakaat Jumaat? Dia dapat 1 rakaat Jumaat. Ya, dengan makmum tersebut. Ya, dia dapat 1 rakaat Jumaat dengan makmum yang bangun tadi. Maka orang itu dikira dapat solat Jumaat. Ya, itu ada disebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bagi Imam An-Nawawi. Kadangkala solat dengan jamaah yang sedikit itu lebih afdal daripada solat dengan jamaah yang ramai. Dari segi hukum, ulama mengatakan bahawa ikut solat bersama jemaah yang ramai lebih afdal daripada jemaah yang sedikit. Makin ramai jemaah, maka makin utama berjamaah dengan kumpulan tersebut. Tetapi ada
pengecualian dia. Ada keadaan-keadaan di mana melakukan solat berjamaah dengan kumpulan yang sedikit lebih afdal daripada melakukan berjamaah dengan kumpulan yang ramai. Yang pertama, apabila imam jemaah yang ramai seorang ahli bid'ah, seperti seorang Mu'tazilah, masya-Allah, ya. Imam tu beraliran Mu'tazilah ataupun beraliran kita katakan Syiah, maka pada ketika itu berimamkan dengan jemaah yang sedikit lebih afdal daripada ikut kepada jemaah yang ramai. Yang berikutnya, apabila imam jemaah yang ramai seorang yang beriktikad sunat sebahagian daripada perkara-perkara wajib, seperti mereka yang bermazhab Hanafi atau Maliki. Ya, mazhab Maliki mengatakan bahawa tak wajib baca bismillah ya di dalam Fatihah. Bagi mereka baca bismillah sunat saja. Maka pada ketika itu kalau kita berimamkan kepada seorang yang membaca bismillah tetapi jumlah jemaahnya sedikit, itu lebih utama daripada kita mengikut kepada imam yang beranggapan bismillah itu tidak wajib. Itu gambaran dia. Baik, yang berikutnya, apabila imam jemaah yang sedikit segera solat pada awal waktu, maka solat bersama dengannya lebih afdal. Ya, jemaah awal waktu tak ramai, jemaah pada penghujung waktu ramai. Contohnya di kawasan-kawasan pasar malam, waktu azan awal tu jemaah yang hadir ada 5-6 orang aja. Tapi kalau tunggu lagi jemaah yang kedua nanti ramai, sebab orang-orang pasar semua datang. Maka pada ketika itu lebih afdal sembahyang di awal waktu. Sebab apa? Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya, ayyul a'mal afdal, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi kita katakan as-salatu 'inda miqatiha, sembahyang pada awal waktu. Maka dengan sebab itu solat pada awal waktu lebih afdal daripada solat pada pertengahan waktu, walaupun yang melakukan pertengahan waktu itu ramai, yang melakukan pada awal waktu pula tak ramai. Yang berikutnya, apabila berjamaah yang sedikit di tempat yang tidak syubhah. Tempat yang tidak syubhah. Tempat yang syubhah ni seumpama tempat yang tidak ada kebenaran daripada pihak yang berwajib. Contohnya di setengah-setengah taman perumahan dah digezetkan dah tapak surau untuk komuniti tersebut. Tetapi orang-orang taman ni dia buat mesyuarat lain, kemudian dia pergi ambil tapak taman permainan buat surau. Sedangkan tapak surau bukan tak ada. Tapi sebab dia kata kita tak sesuai lah buat surau kat sana, jauh sikit, baik kita buat kat tengah-tengah ni, di taman permainan. Maka mengambil sebahagian daripada taman permainan tadi tu, tempat yang macam tu jadi syubhah. Jadi syubhah. Kita tak tahu status dia boleh tak boleh. Tak apa, janji buat aja. Orang kita kan selalu macam tu, janji buat aja. Kalau dah buat nanti dia orang bagilah kebenaran. Memanglah majlis daerah dia tak akan robohkan, sebab kalau robohkan nanti timbul pula masalah lain. Masalah sentimen dan sebagainya. Tetapi sikap kita tu, bukan orang tak bagi tempat, dah bagi tempat tapi tak buat tempat lain. Maka berjamaah di tempat lain yang sedikit jamaahnya lebih afdal daripada berjamaah di tempat yang syubhah. Yang berikutnya, apabila jemaah yang sedikit di masjid sedangkan jemaah yang ramai di rumah ataupun di tempat yang bukan masjid. Bila jemaah yang sedikit di dalam masjid, jemaah yang ramai ni di dewan, ataupun di tempat-tempat yang lain, maka berjamaah dengan jemaah yang sedikit lebih afdal
kerana kemuliaan masjid. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Ya. Dalam hadis Nabi kita katakan, ahabbul biqa ilallah masajidukum. Tempat yang paling Allah cintai ialah masjid-masjid kalian. Masjid adalah tempat curahan rahmat. Maka dengan sebab itu bila kita masuk masjid, kita doa, Allahumma aftah lana abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmatmu. Masjid juga merupakan tempat turun naik para malaikat. Maka dengan sebab itulah bila kita lakukan solat itu di tempat yang afdal, maka melakukan berjamaah di situ juga lebih afdal daripada tempat-tempat yang lain kerana keutamaan tempat tersebut. Yang dengan kita hadir ke masjid, kita dapat ganjaran pahala tahiyatul masjid, kita juga dapat ganjaran pahala i'tikaf. Maka dengan sebab itu ia lebih afdal daripada tempat-tempat yang lain. Baik, syarat-syarat qudwah solat berjamaah. Ni kita masuk pada syarat-syarat qudwah. Maksudnya baru-baru ni di Facebook ada seorang dia message, dia tanya qudwah tu apa makna? Qudwah tu maksudnya ikutan. Syarat-syarat mengikut antara imam dengan makmum. Ada beberapa syarat qudwah yang perlu kita ambil maklum. Hendaklah sama perbuatan zahir solat makmum dengan solat imam. Mestilah zahir solat tu sama. Maka kalau tak sama solat antara imam dan makmum pada zahirnya, maka tak boleh ikut antara satu sama lain. Imam solat jenazah, maka orang yang solat selain daripada solat jenazah tak boleh ikut. Sebab solat jenazah ni tak ada rokok, tak ada sujud. Beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 10 tahun yang lalu, ada seorang tanya, Ustaz, apa hukum imam sujud solat jenazah? Kita pun terkejut juga, imam sujud solat jenazah dia apa hal? Kita pun bagi hukum, bagi dalil, bagi apa semua. Petang aja dia telefon balik, mohon maaf Ustaz, salah informasi. Rupa-rupanya imam tu orang Jawa, nama dia sujud. La ilaha illallah. Bukan dia sujud pun. Orang tanya siapa jadi imam solat jenazah? Imam sujud solat jenazah. Maka bila sebut imam sujud, kawan ni pun langsung tag kita tanya soalan. Hanya bukan imam tu sujud, nama dia sujud aja. Jadi jangan tertipu dengan nama. Cendol bakar, kita duk fikir macam mana lah dia pergi duk bakar cendol pula. Rupa-rupanya nama dia aja bakar. Cendol sama macam cendol kita lah juga. Nama aja cendol bakar. Masyhur merata tempat ada cendol bakar. Hanya bukan dia duk bakar cendol pun. Ingatkan istimewa buat cendol bakar ke mana ke? Hanya sama aja. Air kelapa bakar, bakar duk timpa api, hanya nama dia aja bakar. Bukan air kelapa tu dia bakar ke apa ke? Jadi jangan tertipu dengan nama. Jadi jangan zahir solat berbeza. Orang yang solat jenazah tak boleh ikut orang yang solat lain. Orang yang solat lain juga tak boleh ikut kepada orang yang solat jenazah, kerana zahir solatnya tak sama. Begitu juga tidak sah mengikut kepada orang yang solat sunat gerhana selama mana zahir tak sama. Solat sunat gerhana ni 2 kali rakaat baru dapat 1 rakaat. Imam baca Fatihah, baca surah, rakaat. I'tidal, baca Fatihah, baca surah, rakaat. I'tidal, baru sujud. Jadi 2 kali baca Fatihah, 2 kali rakaat, baru 1 rakaat. Maka dengan sebab itu orang yang solat lain tak boleh ikut orang yang solat sunat gerhana. Dan orang yang solat sunat gerhana juga dia tak boleh ikut orang yang solat lain. Disebabkan dia 2 kali rakaat, kawan yang jadi imam 1 rakaat, maka tak boleh. Kecuali ada pengecualian dia. Kecuali apabila zahir solat gerhana tu dah sama macam solat yang lain.
Contohnya, kita nak sembahyang asar, kat depan tu imam solat sunat gerhana, maka kita tunggu imam baca Fatihah, baca surah, rokok, i'tidal, baca Fatihah, baca surah, rokok, i'tidal, sujud rakaat pertama, bangun rakaat kedua. Ni kita kat belakang tunggu ni, tak takbir lagi, tunggu. Bangun rakaat yang kedua, baca Fatihah, baca surah, rokok, i'tidal, baca Fatihah, kita pun takbir Allahu Akbar. Ya, sebab apa? Nanti imam sekali rokok, i'tidal, sujud, dah sama macam kita. Ya, dah sama macam kita. Maka ikut kepada orang yang solat gerhana di rakaat yang akhir, hukumnya boleh, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili ya dalam kitabnya ya Mu'tamad ya dalam fiqh Syafi'i. Ya, beliau ada menyebutkan bahawa boleh mengikut kepada orang yang solat gerhana di rakaat yang akhir bagi solat sunat gerhana, kerana pada ketika itu zahir solat dah sama antara makmum dan juga imam. Begitu juga tidak sah solat mengikut kepada orang yang sujud syukur atau orang yang sujud tilawah. Kita masuk ke masjid, ya nak sembahyang, tiba-tiba tengok seorang duduk sujud, kita pun takbir Allahu Akbar, sujud. Rupa-rupanya kawan tu buat sujud, ya kawan tu buat sujud sajadah, ya kerana dia baca Quran, buat sujud tilawah, maka hukumnya tidak sah. Sujud tilawah juga zahirnya tak sama seperti yang lain. Ya, sujud tilawah ni macam hukum sembahyang jenazah. Ya, dia tak ada kita katakan rokok dan i'tidal. Baik, halaman yang ke-9. Berlainan niat solat makmum dengan solat imam tidak menjejaskan qudwah asalkan peraturan zahirnya sama. Niat tak sama tetapi zahir rokok sujud sama, ada. Ya, walaupun rakaat berbeza, maka hukumnya boleh ikut. Sah solat orang yang solat fardu ikut di belakang imam yang solat sunat atau sebaliknya. Kita belum sembahyang sunat, kita belum solat isyak, kita pergi masjid, imam dah pun buat solat sunat tarawih, maka pada ketika itu kita niat solat isyak ikut di belakang imam tarawih, hukumnya sah. Ya, hukumnya sah dan boleh. Hukumnya sah dan boleh. Jangan bila sampai masjid tengok orang dah sembahyang tarawih, loh, ingatkan isyak lagi, tarawih dah. Dia pun langsung buat tarawih dulu, nanti balik buat isyak kat rumah. Ya contohnya. Maka hukumnya tidak sah sembahyang tarawih. Sebab apa? Sembahyang tarawih selama mana tak solat isyak, maka belum masuk waktu. Belum masuk waktu tarawih. Waktu solat tarawih bagi seseorang bukan waktu isyak, tetapi masuk waktu solat tarawih bagi seseorang ialah selepas solat isyak. Selama mana dia tak solat isyak, maka solat tarawihnya juga tidak sah. Ya, begitu juga solat tarawih ini bergantung dengan hukum solat isyak. Kalaulah solat isyak tidak sah, maka solat tarawih juga tidak sah. Ya, macam berlaku beberapa tahun yang lalu, imam solat isyak baca Fatihah tak cukup ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak ada seorang pun tegur tuan imam. Tertinggal satu ayat. Ya, alhamdulillah masjid yang berkenaan AJK-nya telah pun menghubungi saya untuk mendaurahkan kita imam makmum ni dalam masa yang dekat ni. Ya,
dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ya jadi satu kita katakan ya pencerahan ya kepada para jemaah mereka. Maka tak ada orang tegur tuan imam. Kemudian sembahyang tarawih pula 20 rakaat. Ya. Selepas selesai tarawih pergi moreh, waktu minum-minum moreh itu barulah sembang balik. Perasan tak? Isyak tadi imam tak baca satu ayat Fatihah. Kawan ni kata, "Ya, sungguh aku perasan juga." Ya, kawan ni pun kata, "Ya, sungguh. Cuba tengok CCTV." Ya. Nak confirm balik, tengok CCTV, sungguh tak baca satu ayat. Itu yang terpaksa diumumkan dalam buletin utama tu. Ya. Sebab jemaah dah balik semua dah. Ya. Terpaksa umum dalam buletin utama ya Jabatan Mufti ya memohon kepada seluruh masyarakat Islam yang solat di masjid sekian-sekian ya diminta supaya mengqadakkan solat Isyak masing-masing pada malam tersebut disebabkan solat Isyaknya tidak sah. Lalu dipaparkan ya kita pun tahu melalui berita aja, dipaparkan juga ya bacaan tuan imam tadi tu yang tak baca satu ayat Fatihah dengan jelas. Ya, sebenarnya bukan takat qada Isyak aja ya, sunat juga qada tarawih. Ya, kerana tarawih juga tidak sah. Sah orang yang solat tunai ikut di belakang imam yang solat qada dan sebaliknya. Ya, sah orang yang solat tunai ikut di belakang imam yang solat qada, ataupun orang yang qada ikut di belakang orang yang solat tunai. Dia ni ada meninggalkan sembahyang subuh sebab tak jaga, terlajak tidur, tak jaga. Maka pada waktu zuhur dia pergi solat berjamaah zuhur. Selesai dia solat zuhur, dia pergi ke belakang sebab dia nak qada sembahyang subuh. Waktu dia nak qada subuh, tiba-tiba ada jemaah baru buat zuhur. Maka pada ketika itu kalau dia sembahyang subuh sendirian, dia tak dapat pahala berjamaah. Maka dia pun niat solat subuh ikut di belakang imam sembahyang zuhur. Ya. Dari segi hukum sah dan boleh. Maka ketika mana imam duduk tahiyat awal, dia duduk tahiyat akhir sembahyang subuh. Bila imam bangun ke rakaat yang lebih, rakaat yang ketiga sembahyang zuhur, maka dia tunggu dalam keadaan tahiyat akhir. Ya, dia tunggu aja dalam keadaan tahiyat akhir sampailah imam selesai 2 rakaat baca tahiyat akhir, bagi salam, baru dia bagi salam. Dari segi hukum boleh berbuat demikian, dan itulah yang afdal kerana menunggu sehingga memberi salam dengan imam. Kalau dia tak nak tunggu, maka dia boleh niat mufaraqah. Ya, dia boleh niat berpisah daripada imam. Dan niat berpisah daripada imam itu dalam situasi yang dibenarkan. Maka niat berpisah daripada imam itu tidak menghilangkan pahala berjamaah. Orang yang niat mufaraqah dalam situasi yang dibenarkan, pahala berjamaahnya kekal. Ya, dia masih dapat pahala dan fadilat berjamaah walaupun dia niat berpisah daripada imam. Perumpamaan dia sama macam orang lambat. Orang lambat dia datang imam dah tahiyat akhir, dia takbir langsung duduk tahiyat akhir. Bila imam bagi salam dia pun bangun. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dia buat sendirian. Tapi dia dapat tak pahala berjamaah? Dapat. Dapat tak fadilat berjamaah? Juga dapat. Maka begitulah orang yang bermufaraqah daripada imam, berpisah daripada imam dalam keadaan yang dibenarkan. Walaupun dia dah niat berpisah, dia masih dapat pahala dan fadilat berjamaah kerana berpisahnya itu dalam situasi dan keadaan yang dibenarkan. Ya, jadi boleh orang yang nak qada sembahyang subuh ikut di belakang orang yang solat
Zuhur contohnya. Ya, biasanya praktis yang kita dok buat, orang yang sembahyang banyak rakaat ikut kepada yang sikit rakaat. Ya, macam Isya ikut kepada imam tarawih. Ya, tapi sebenarnya boleh saja kalau yang pendek rakaat pun ikut di belakang orang yang banyak rakaat. Hukumnya boleh. Baik, apabila solat imam lebih panjang daripada solat makmum, seperti orang yang solat subuh ikut kepada imam zuhur, ni yang kita katakan tadi, maka dia tunggu dalam keadaan tahiyat akhir. Jika seorang yang solat maghrib ikut kepada imam isya, macam mana dia sembahyang maghrib ikut imam isya juga? Ya, boleh jadi dalam situasi qada. Ya, dia ni orang yang tak sembahyang maghrib disebabkan disebabkan kita katakan tertidur, pergi ke masjid ni dah isyak, maka dia sembahyang isyak berjamaah dulu, dia pergi belakang, dia nak qada maghrib, tiba-tiba ada orang buat solat isyak pula. Ya, maka dia ikut kepada imam isyak dengan dia solat maghrib, maka dia ditegah menunggu pada duduk tasyahud akhir, kerana duduk pada rakaat yang ketiga itu tidak dilakukan oleh imam. Maka hendaklah makmum itu niat mufaraqah. Makmum ni kena niat mufaraqah. Macam ni, ya, kita niat maghrib di belakang imam isya. Maghrib kita ialah qadaan, solat maghrib qada. Imam duduk tahiyat awal, kita juga duduk tahiyat awal solat maghrib. Imam bangun rakaat ketiga, kita juga bangun rakaat ketiga solat maghrib. Ya, imam rokok i'tidal rakaat ketiga, kita juga ikut. Imam turun sujud, kita ikut. Imam bangun daripada sujud, kita ikut. Imam sujud lagi sekalipun, kita ikut. Imam bangun ke rakaat yang keempat solat isya, waktu itu kita ada dua pilihan. Ya, buat catatan, kita ada dua pilihan. Pilihan pertama, kekal menunggu dalam sujud. Tunggu imam dalam sujud tu sampai imam rokok i'tidal pula rakaat keempat, imam turun sujud, duduk antara dua sujud, imam sujud yang akhir, bila imam bangun baru kita bangun. Itu pilihan pertama, dan pilihan itu yang afdal. Ya, pilihan tu yang afdal. Pilihan yang kedua ialah bila imam bangun saja ke rakaat yang keempat, maka kita niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam, langsung bangun, baca tahiyat akhir, bagi salam. Ya, itu pilihan yang kedua. Sama juga kalau kita nak sembahyang witir berjamaah. Ni tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan ni. Masjid-masjid buat 20. Kalau di Selangor perintahnya daripada sultan, wajib buat 20, walaupun sembahyang sunat, tapi perintah wajib. Ya, wajib buat 20 semua masjid. Ya, maka pada ketika itu ada jemaah yang nak buat 8 saja. Bila selesai 8, berselerak ke belakang tu, sembahyang witir secara sendirian. Sedangkan boleh saja kalau dia nak witir secara berjamaah. Solat witir ni adalah solat yang hanya dituntut berjamaah dalam bulan Ramadan. Lain daripada bulan Ramadan tak dituntut berjamaah, maka rugi kita tak buat. Ya. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang qiyam Ramadan sampai witir dengan imam, seumpama dia melakukan qiyam keseluruhan malam. Ya, sesuailah dengan kita yang nak balik awal ni. Ya, sesuailah. Ya, jangan sampai tak buat pula witir tu berjamaah, dahlah kita nak balik awal. Ya, maka kalau kita buat witir berjamaah, dapat ganjaran pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Maka praktisnya, bila imam bangun ke rakaat yang ke-9 dan ke-10, kita niat solat witir. Ya, sama ada kita niat 2 rakaat ataupun kita langsung niat witir 3 rakaat. Ya, kita niat witir 3 rakaat.
Kalau kita niat witir 2 rakaat, ya, yang dinamakan muqaddimatul witri, sahaja aku solat permulaan witir, muqaddimah witir, kita buat 2 rakaat. Maka selesai imam salam bagi rakaat yang ke-10, imam bangun rakaat yang ke-11 dan juga 12, waktu tu kita niat witir 1 rakaat. Ya, kita niat witir 1 rakaat. Imam rokok pada rakaat yang ke-11, kita juga sama-sama ikut rokok. Imam sujud, kita juga ikut sujud. Imam bangun ke rakaat yang ke-12, kita tunggu dalam sujud. Ya, tunggu dalam sujud sampailah imam selesai lagi 1 rakaat, imam bangun, baru kita bangun baca tahiyat. Ya, bila waktu imam bangun baca tasyahud, maka pada ketika itu kita dapat fadilat witir berjamaah. Itu praktis kalau kita nak buat 2-1, ya, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Kalau kita nak buat langsung 3 rakaat 1 salam juga boleh, dengan hal keadaan waktu imam duduk baca tahiyat di rakaat yang ke-10 sembahyang tarawih, kita duduk baca tahiyat juga. Bila imam beri salam, maka kita bangun sambung lagi 1 rakaat, maka dapatlah kita juga pahala witir berjamaah. Ya, tapi yang berlaku kepada masyarakat kita di zaman ni ialah masing-masing bertebaran ke belakang, ya, sembahyang secara sendirian, ya, maka dia tak dapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam yang hanya diberikan kepada orang yang witir berjamaah. Baik, sah orang yang solat subuh qada ikut kepada imam yang solat sunat hari raya dan solat sunat istisqa kerana kesamaan peraturan solatnya, namun adalah aula makmum itu tidak ikut imam dalam melakukan takbir-takbir tambahan solat sunat hari raya. Ya, orang yang nak qada subuh ikut di belakang imam solat raya pun sah, cuma dia tak sunat takbir. Waktu imam takbir tambahan tu dia tak sunat takbir. Ya, dia tak buat takbir itu. Jika dia ikut takbir, hal itu tidak mengapa, kerana takbir-takbir tersebut adalah zikir sekalipun ia tak disunatkan. Kalau dia ikut takbir pun tak mengapa. Ini bukan kata-kata saya ni tuan-tuan. Kitab ni ya, keseluruhan yang ada bukan kata-kata saya. Saya hanyalah mengumpulkan dan menyusun saja. Sebab itu di bawah tiap-tiap kenyataan diletakkan tu, lihat kitab apa, lihat kitab apa. Ya, semua ada rujukan dia. Dulu-dulu, ya, awal-awal dulu saya buat kitab imam dan makmum. Ya, panduan solat berjamaah imam dan makmum. Tapi rakan-rakan asatizah minta ustaz, kalau boleh yang ustaz duk ceramah tu, ya, yang ustaz duk bagi huraian tu masukkan dalam kitab supaya mudah kami nak rujuk. Ya. Maka akhirnya saya buat pula memperhalusi solat berjamaah. Jadi kitab yang ada di tangan tuan-tuan ni seumpama syarah kepada kitab sebelumnya. Ya, seumpama syarah kepada kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya agak ringkas. Ya, sampai ada dalam kalangan asatizah kita kata tak berani nak bawa mengajar. Sebab apa, yang ustaz duk sebut-sebut banyak tu tak ada dalam kitab tu. Ya, nak kena pergi buka kitab lain, nak kena study dulu. Ya. Tapi bila kita keluarkan memperhalusi solat berjamaah ni, semua dah ada dah dalam ni. Jadi mudah, ya, untuk, ya, rakan-rakan asatizah kita bawa, ya, mengajar kitab ni. Baik, halaman ke-10. Tidak boleh orang yang solat qasar ikut di belakang imam yang solat tamam 4 rakaat kerana tidak menepati syarat sah solat qasar. Sembahyang qasar tak boleh berimamkan kepada orang yang tamam. Ya, dalam matan Abi Syuja' dia kata apa? Wala ya'tamma bil muqim. Janganlah dia berimamkan kepada seorang yang muqim. Orang yang nak solat qasar ni dia tak boleh berimamkan kepada orang yang muqim. Ya, maka kalau dia berimamkan kepada orang yang muqim, niat qasar dia batal, bukan sembahyang dia batal.
niat qasar dia tu batal, maka dia wajib buat sembahyang dia secara tamam. Ya, dia wajib buat sembahyang dia secara tamam. Kita singgah surau RNR, ya, sama dengan kawan, ya, sama dengan kawan, satu perjalanan pun, ya, nak sembahyang asar, kita niat qasar, tiba-tiba yang jadi imam niat tamam, ya, yang jadi imam niat tamam, ya, kita tak tahu, ya. Dari segi zahirnya dia orang musafir, kita juga orang musafir. Lainlah kalau dia tu orang yang kita tak kenal, ya. Kalau dia orang yang kita tak kenal, maka tak sah kita ikut daripada awal. Ya, ulama mengatakan tidak sah mengikut kepada orang yang tak dikenali dan tak diketahui apakah dia orang mukim atau dia orang musafir. Bagi orang yang nak melakukan solat qasar, maka tak sah dia mengikut kepada orang yang dia tak tahu mukim ke musafir. Tengok nampak gaya macam, ya, macam orang musafir, rupa-rupanya dia tukar jambu tapah, ya, semayang di RNR tapah, ya, nampak gaya macam orang, ya, musafir, rupa-rupanya tukar jambu aja, ya. Jadi kita tak boleh ikut pada orang yang kita tak tahu dia ni musafir atau tidak. Sekarang ni dia orang yang jelas memang dia orang musafir, cuma kita tak tahu dia niat tamam ke dia niat qasar, maka kita boleh ikut, ya, kita boleh ikut dengan niat qasar. Tapi kalau nyata tiba-tiba dia buat tamam, maka kita juga wajib buat tamam, kerana niat qasar kita terbatal disebabkan mengikut kepada imam yang melakukan solat tamam. Maka dengan sebab itulah kalau kita nak buat qasar, tak boleh ikut di belakang imam yang sembahyang subuh. Ya, contohnya seseorang dalam musafir, dia terlena sampai tak solat isyak, dia sampai di stesen bas dah masuk waktu subuh, ya, dah masuk subuh, maka dia pun sembahyang subuh berjamaah. Selepas subuh berjamaah, sebab dia masih lagi berstatus musafir, stesen bas bukan rumah dia, ya, dia masih musafir lagi, ya, stesen bas tu juga bukan qaryah dia, maka dia masih musafir. Dia boleh qada solat isya yang ditinggalkan dalam keadaan musafir dengan cara qada qasar, ya. Maka dia nak qasarkan sembahyang isya, lalu dia pergi ikut kepada imam subuh, ya, orang duk sembahyang subuh, dia pun niat sembahyang isya qasar. Apa masalahnya? Subuh pun 2 rakaat, qasar pun 2 rakaat, ya. Namun dari segi hukum tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab subuh yang 2 rakaat itu pun tamam, bukan qasar, ya. Sebab subuh 2 rakaat itu pun solat yang tamam, sedangkan isyak yang 2 rakaat itu solat qasar. Maka orang solat qasar selama-lamanya tak boleh ikut kepada orang yang tamam. Bukan maksud tamam tu hanya 4 rakaat, 2 rakaat pun tamam, 3 rakaat pun tamam, ya. Maka dia tak boleh ikut kepada orang yang solat tamam. Hal keadaan kita tengok berbilang-bilang jamaah di tempat-tempat kita, contohnya macam di surau-surau RNR, adalah hal keadaan yang diharuskan. Ya, itu dinamakan sebagai, dalam kitab-kitab fiqh kita dia sebut masjid tawariq, masjid jalanan, iaitu masjid tempat persinggahan orang-orang dalam perjalanan. Maka solat berjamaah yang berbilang-bilang, bila kita masuk surau RNR aja, hujung sana ada satu kumpulan, belah sini pun satu kumpulan pula, kat belakang pun ada satu kumpulan, ia sebenarnya situasi yang diharuskan, berbilang-bilang jamaah bagi tempat persinggahan orang musafir, kerana masing-masing orang musafir tak kenal antara satu sama lain, dan mereka tak tahu status solat tuan imam, apakah imam tu muqim ataupun imam orang musafir.
apakah imam tadi itu sembahyang tamam atau sembahyang qasar. Maka orang yang nak solat qasar dia tak boleh ikut kepada orang yang tak diketahui ya apakah dia melakukan qasar atau melakukan tamam. Seorang yang solat qasar tidak boleh berimamkan seorang yang solat tamam. Maka sekiranya dia mengikut kepada orang yang solat tamam, sama ada imam itu seorang musafir atau mengikut kepada seorang yang solat Jumaat, subuh atau solat sunat, pada mana-mana juzuk solat orang itu, sama ada di awal atau akhir, seperti mengikutnya pada tasyahud akhir, maka hendaklah dia melakukan solat itu dengan tamam 4 rakaat. Orang yang sembahyang qasar ni bila dia ikut di belakang orang yang buat tamam, maka terbatallah niat qasar. Wajib dia buat sembahyang dia dengan tamam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa beliau pernah ditanya, mengapakah orang musafir itu menunaikan solat 2 rakaat ketika bersendirian dan solat 4 rakaat apabila dia berimamkan kepada orang muqim. Maka jawab Ibnu Abbas, yang demikian itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang musafir bila berimamkan kepada orang tamam, dia mesti buat tamam. Ya, dia tak boleh buat qasar. Baik, syarat kedua yang kedua kita akan sambung selepas rehat. Kita ambil masa dalam 15 minit untuk kita rehat. Mungkin dah lama duduk ni tuan-tuan, lenguh ke apakah adik-adik kita pun duduk lama ni, mungkin dah lenguh dah. Rehat seketika, nanti kita sambung balik pada jam 11 insya-Allah. Pukul 11 kita sambung.